Okey. Jadi gelombang gelombang ini akan membawa tenaga, energy. Wave is a form of energy propagation. Jadi contohnya kat sini kan, contoh kita ada sumber gelombang kat sini kan gelombang bunyi lah ataupun gelombang dalam bila kita baling batu kan, ataupun ada benda dekat air yang berayun-ayun, ada terbentuk gelombang. So gelombang ni membawa tenaga dan tenaga itu semakin berkurangan, kan, berkurangan jauh daripada sumber. Okey, so sebelum ini kita dapati bahawa okey, kata ni sumber kan. Jadi sumber tu akan menyampaikan tenaga dalam bentuk gelombang. Okey, so biasanya amplitude dia akan berkurang. Normal amplitude ni amplitude gelombang itu akan berkurang. Okay, ini kalau kita lihat daripada tepi lah. Jadi amplitude dia akan berkurang, so amplitude akan berkurang. Okay, so pada setiap titik ini ada zarah-zarah kan, ada zarah, ada banyak zarah-zarah. Yang kita katakan ini adalah gelombang transverse. Kita ambil contoh gelombang transverse wave, di mana zarah tu bergerak atas bawah. So semua gerak ini bersama, atas bawah kan. Dan amplitude dia semakin berkurang. Jadi apakah tenaga zarah ni kat zarah di sini? Tenaga dia berapa? Okay. Tenaga dia kita dah tengok sebelum ni untuk simple harmonic oscillation, tenaga dia adalah setengah K A kuasa 2. Okay, dengan menganggap bahawa partikel ni ada spring, ada spring. Walaupun tak ada spring tapi kita ada macam ada effective spring yang menyebabkan benda ni partikel ni bergerak atas bawah. Kan, bergerak atas bawah seolah-olah ada spring. KK ni spring constant dan A ni ialah amplitude gerakan. Dan di sini pula tenaga dia berkurang. Kan, tenaga dia berkurang. Jadi di sini kita dapati bahawa tenaga yang dibawa oleh gelombang ini berkadar terus dengan amplitude getaran oscillation ayunan zarah di situ. Okey, kuasa 2. Jadi semakin kurang tenaga amplitude dia, semakin kecil lah tenaga yang ada kat sini. Kan? Okey. So dalam kehidupan biasa kita macam kalau saya bercakap kan, saya bercakap dalam tiga dimensi kan, dalam semua. Okey. Saya bercakap dalam tiga dimensi di mana gelombang bergerak pada semua arah. Ini menyebabkan tenaga itu berkurang dengan banyaknya. Kan, jadi berkurang dengan banyaknya bila menjauhi saya. Kalau awak di sini berbanding awak di sini, ni saya kat tengah ni, so terdapat perbezaan tenaga gelombang yang dicerap apabila awak berada ada dua kedudukan yang berbeza. Jadi kita lihat satu kuantiti yang sangat penting dalam fizik, iaitu intensity. So intensity ialah kuantiti yang kita akan cerap sebab contohnya gelombang bunyi. Bila gelombang bunyi ni dia ada amplitude tapi kita tidak mencerap amplitude, kita mencerap intensity. So intensity itu apa? Intensity itu definisi dia ialah power per area. Okey. Dan power ni kalau kita belajar dulu ialah bersamaan dengan energy per time. Energy per time per area. Okey, kita dapati bahawa hubungan dia intensity dengan tenaga ada hubungannya. Kan, kita tengok intensity dengan tenaga, dan tenaga ni pula berkadar terus dengan amplitude. Oleh itu kita boleh katakan the intensity is proportional to the amplitude square. Kan? Okey. So dalam tiga dimensi, dalam tiga dimensi ni kita dalam semua arah. So intensity ni kita ada power samakan area. Area ni oleh sebab dia bentuk spherical kan. Bentuk spherical ialah 4 pi r kuasa 2. 4 pi r kuasa 2. Oleh itu, kita dapati bahawa intensity berkadar terus dengan 1 per R kuasa 2. Di mana semakin jauh kita pergi, R ni ialah jarak daripada sumber. R, semakin jauh daripada sumber, maka intensity ni akan berkurang. Okay, kita nak gabungkan
kedua-dua ni kita gabungkan hubungannya. I berkadar terus dengan amplitude square intensity berkadar terus dengan 1 per R kuasa 2. Kan, ini ialah hubungan di antara intensity keamatan gelombang itu dengan amplitude. Amplitude apa? Amplitude contohnya kat sini kita ambil, okay, kita berada kat sini. So ini katalah ini punca suara, kan? Punca suara gelombang akan pergi pada semua arah. Jadi dekat telinga ni ada apa tu zarah. So zarah ni akan bergerak. Jadi intensity di titik ini berkadar terus dengan amplitude getaran zarah ni, dan berkadar terus dengan jarak daripada sumber. Kalau kita lihat kat situ bahawa kalau intensity kat sini rendah, dia punya amplitude dia pun rendah dan dia jauh daripada sumber. Okay, so ini ialah hubungan yang perlu kita ingat, kita fahami dan kita ingat. Jadi tapi yang ini hanya untuk spherical lah, spherical wave. Okay, kalau untuk gelombang 2 dimensi atau 1 dimensi kita tak boleh guna yang ni. Yang ini kita boleh guna hubungan ni. Yang ini masih lagi okey. Ini untuk semua jenis gelombang is okey. Yang ini hanya untuk spherical sahaja. Di mana sumber tu merambatkan gelombang pada semua arah 3 dimensi. Okey.